السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini duduk sebentar dalam kesibukan kita menguruskan kehidupan. Kita memberikan masa dan waktu untuk kita menyiapkan diri kita dengan sebaik-baik bekalan taqwa kepada Allah. Mudah-mudahan apabila kita balik esok ataupun lusa, entahkan bila, kita balik dengan bekalan yang secukupnya. Kita masih lagi di dalam perbincangan berhubung dengan syafa'ah ataupun syafaat, pertolongan yang akan diberikan kepada umat ini. Dalam kuliah yang lepas kita telah bincang tentang syafa'ah yang akan diberikan daripada kalangan al-asdiqa, al-akhilla. Siapa? Daripada kalangan sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan kita yang beriman dan bertakwa. Bagaimana sebahagian daripada ahlun nar, ahli neraka ini diselamatkan oleh bukan amalan mereka, tetapi ditarik keluar, diselamatkan oleh kawan-kawan dan rakan-rakan yang beriman dan beramal, yang mana rakan-rakan itu merupakan ahli syurga. Apabila mereka masuk ke dalamnya, mereka mendapati teman-teman yang sama-sama hidup dengan mereka di dunia dahulu tidak kelihatan, tidak bersama-sama dengan mereka di dalam syurga. Akhirnya mereka bertemu dengan jawapan di manakah sahabat-sahabat mereka itu berada. Mereka melihat sebahagian daripada rakan-rakan mereka itu berada di dalam neraka. Kemudian di dalam hadis yang kita bincangkan itu, mereka telah memohon kepada Allah di atas kedudukan mereka sebagai ahli syurga, sebagai penghuni syurga. Mereka minta kepada Allah untuk mengeluarkan rakan-rakan mereka yang diazab di dalam neraka. Pertolongan yang mereka ajukan, mereka minta kepada Allah itu diluluskan, diperkenankan oleh Allah, dan mereka membawa keluar rakan-rakan mereka yang sedang disiksa di dalam neraka. Maka ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang beriman, percaya dan yakin bahawa adanya pertolongan syafa'ah
daripada rakan dan sahabat, ahli keluarga juga termasuk daripada kalangan orang yang beriman. Sebab itu teman dan rakan ini bukan sahaja berhenti setakat kehidupan dunia, tetapi dia juga membawa sehingga ke akhirat. Bolehkah kawan kita membantu kita, mengeluarkan kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita daripada musibah di akhirat esok? Berdasarkan apa yang kita baca dalam kuliah yang lepas, ya, adanya syafaah daripada kalangan orang yang beriman. Malam ini tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan yang dibawa oleh pengarang atau penulis kitab kita, masih di bawah topik syafaah, tetapi di bawah tajuk Maqam Mahmud. Maqam Al-Mahmud. Tuan-tuan pernah dengar dan tuan-tuan kerap menyebut perkataan itu, Maqam Mahmud. Apa yang dimaksudkan dengan Maqam Mahmud itu? Apa yang kita faham dan apa yang dihuraikan oleh para ulama ahli sunnah tentang makna al-maqam al-mahmud. Maqam mahmud itu apa maksudnya? Apa makna dia? Itu yang dibawa oleh pengarang dan kita akan baca berdasarkan pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh ulama ahli sunnah. Pertama, perkataan maqam mahmud itu disebut di dalam Al-Quran. Kita boleh tengok di dalam surah Al-Isra ayat 79. Surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Perkataan maqam mahmud itu disebut di dalam ayat ini. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam. Wa minal lail fatahajjad. Bangunlah kamu daripada sebahagian malam. Untuk apa? Bertahajud. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok pandangan dan pendapat di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh, mereka menyatakan bahawa yang dikatakan tahajud itu adalah salat yang dilakukan selepas daripada tidur. Ini perkara yang penting juga, sebab kadang-kadang orang kita dia tak tahu bila dia nak sembahyang tahajud ataupun apa yang dikatakan dengan tahajud tu, tuan-tuan tidur waktu malam, sebahagian malamnya, kalau mengikut sunnah Nabi, dia akan tidur dahululah. Selepas daripada Isya, kalau tidak ada urusan yang penting, dia akan tidur. Nabi akan tidur. Kalau tak tidur langsung pun tak mau juga. Ana usalli walam arqud wala anam. Atau kama qala, aku akan salat dan aku tak akan tidur, kata seorang sahabat. Nabi kata tak boleh, kena tidur. Demikian juga kita baca kisah Abu Darda, dia salat tak tidur, Nabi tegur, Salman tegur. Jadi kita tidur, lepas tu kita bangun, yang tu namanya tahajud. Berapa rakaat? Ikut larat lah. Sampai bila? Masuknya subuh. Jadi tahajud itu satu salat yang ringkas. Boleh dibuat 2 rakaat, boleh dibuat 4 rakaat, boleh dibuat 6 rakaat, sehinggalah masuknya waktu subuh. Tetapi mesti didahului dengan tidur. Kita tidur dulu. Kalau kita tak tidur, namanya salatul lail. Namanya semayang malam. Beza dia tang mana? Tang didahului dengan tidur. Kan?
Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung ayat itu. Allah Subhanahu wa taala sebut, semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkan engkau pada hari akhirat nanti di tempat yang terpuji. Perbincangan kita pada perkataan apa? Tempat yang terpuji. Maqam Mahmud itu kalau kita tengok kepada terjemahan dia, kalau tuan-tuan tengok pada istilah yang digunakan dalam bahasa Melayu, tempat yang terpuji, Mahmud. Mahmud daripada perkataan hamada, hamada, Muhammad, Mahmud, Ahmad, Hammad. Itu semua daripada word yang sama, daripada kalimah perkataan yang sama, iaitu pujian. Lepas itu Muhammad yang terpuji, Mahmud makna yang samalah, yang terpuji. Ahmad samalah. Lepas itu dalam Quran disebut perkataan min ba'di ismuhu Ahmad. Istilahnya kan. Okey. Tapi ada hadis, saya tak pasti kenapa orang Melayu ni dia letak nama Muhammad pada anak dia. Saya tak pastilah. Muhammad. Kita tengok orang budaya orang Melayu ni, dia akan letak Muhammad pada anak dia, termasuk nama saya pun samalah kan. Nama tuan-tuan Muhammad apa sekian-sekian. Saya tak pasti kenapa. Adakah dia sebagai satu ta'zim, satu mengagungkan Nabi ke, ataupun doa supaya anak itu mencontohi sifat Nabi ke? Tetapi adakah apa-apa kelebihan meletakkan nama anak kita dengan letak di awalnya Muhammad? Tak ada. Barang siapa yang menamakan anaknya Muhammad ataupun Ahmad, dapat sekian-sekian, kada wa kada. Ada tak hadis macam tu? Tak ada. Lepas itu kita tengok Arab, dia tak ada budaya tu. Ada tuan-tuan dengar nama Arab Muhammad apa-apa? Arab ni dia punya nama, dia tidak dia bukan nama macam kita Melayu ni. Tak apalah, nama ni tak ada masalah. Melayu ke India ke apa ke, tak ada masalah. Dia tasmiyah, penamaannya. Dia nama tunggal. Arab ni dia nama dia satu word saja. Talhah, kan? Sa'ad, Suhail. Dia satu perkataan. Dia tak ada dua perkataan, tiga perkataan. Mai Melayu bukan kata satu dua lah. Lately ni, mutaakhir ini, sampai tak boleh daftar. Di mana tak tahu, nama punya panjang. Dia kata lagi panjang nama, lagi panjang umur. Ni satu lagi khurafat. Kan? Okey? Tak ada. Tapi tak apalah. Wallahu a'lam. Ada rakan-rakan yang duduk di Turki. Duduk di Turki. Turki Muhammad tu dia sebut Mehmet. Perkataan tuan-tuan bisa dengar orang nama Turki Mehmet. Wallahu a'lam. Saya tak tahulah sama ada kenyataan ni betul tak betul. Tapi dia kata orang Turki dia tak letak kalimah Muhammad itu bagi tepat, betul sebut Muhammad tu, dia sebut Mehmet. Kerana dia nak elakkan daripada kalaulah Muhammad itu buat perangai yang buruk ataupun Muhammad itu buat satu benda yang tak elok, dia mencemarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tak letak exactly macam Muhammad, dia letak Mehmet. Kan? Wallahu a'lam. Tak tahu mungkin slang dia ke apa ke. Itu satu. Tapi perkataannya, bila kita nama Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, perangai kita, kelaku kita, sikap kita nak kena ikut nama tu lah. Nama tu Muhammad, nama tu Mahmud, nama tu Ahmad, nama tu Abdul Hamid, nama tu Hammad. Hammad jarang orang Melayu nama kan, Hammad. Tapi mari kepada perangai mazmum, buruk. Nama tu bagus, Mahmud. Okey. Lepas itu kita ada bab kita panggil akhlak mahmudah dengan mazmumah. Perangai yang terpuji dengan perangai yang tercela.
Nampak? Okey. Pada ayat ke-79 surah Al-Isra di atas, Allah Azza wa Jal menyebut suatu kedudukan yang dikhaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedudukan ini dikhaskan pada hari akhirat dengan penyebutan Al-Maqam Al-Mahmud. Jadi bilakah benda ni akan timbul ni? Kedudukan ini akan diberikan kepada Nabi bila, tuan-tuan? Bukan di dunia, tetapi dia akan diberikan atau dikurniakan, dibangkitkan Nabi kita Muhammad ini dengan Al-Maqam Al-Mahmud tu di mana? Poin yang kedua, perkara ini akan diberikan, diistimewakan kepada Nabi kita di hari akhirat. Di hari akhirat. Okey. Belum lagi menjawab persoalan kita, apa dia tu Al-Maqam Al-Mahmud. Okey. Perkataan Al-Maqam Al-Mahmud ini juga sabit di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa selepas azan. Doa selepas azan. Nabi ajak kita baca doa lepas azan. Jadi bila lepas azan kita baca, antara isi kandungan dalam doa tu apa dia? Wab'athhu maqaman mahmud. Perkataan itu disebut tak? Adalah. So dia sabit di dalam Al-Quran dan dia sabit di dalam As-Sunnah. Jelas. Maksudnya perkataan ini, term ini, istilah ini bukan rekaan para ulama. Bukan benda yang dicipta atau diada-adakan, tetapi dia memang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma kita nak memahami, kita nak mengetahui apakah Al-Maqam Al-Mahmud itu. Ini perbincangan kita malam ini. Nabi SAW menyebut, sesiapa di kalangan kamu yang apabila dia mendengar azan, setelah habis daripada azan itu dia membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tu sampailah habis, kan? Yang ada perkataan Al-Maqam Al-Mahmud itu, maka dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat. Hadis apa ni? Ni ada dalam hadis mana ni? Doa ini disebut di dalam hadis Rawahul Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Tuan-tuan baca tak? Baca. Lepas daripada kita dengar azan tu, kita baca doa ni, kita dapat apa? Syafaat Nabi. Siapa yang baca doa ni lepas azan, dia dapat syafaat Nabi. Tapi kita janganlah duk tambah doa-doa lain, kan? Maksudnya jangan tambah benda-benda lain lah. Walaupun lepas daripada azan tu bagus kita mustajab. Cuma para ulama berbincang tentang adakah doa ini juga dibaca selepas iqamah. Doa lepas azan ni memang sepakatlah pasal ada dalam sahih ni. Lepas daripada qamat tu, baca tak? Lepas daripada Bilal iqamah, muazzin iqamah, kita baca ke tak doa ini? Di sini berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Sebahagian kata tak baca. Tidak ada doa iqamah. Sebab dalam hadis itu dia sebut apa? Doa azan. Selepas azan. Dia tak sebut iqamah. So pandangan pertama kata apa? Pandangan pertama kata tidak ada doa selepas iqamah. Yang ada selepas iqamah mendirikan salat. Maka tak bacalah doa ni. Sebahagian ulama lain kata disunatkan juga baca. Sebab apa? Kerana walaupun Nabi tak menyebut doa iqamah, tetapi kebiasaannya di dalam riwayat-riwayat perkataan azan juga, perkataan azan itu juga merujuk kepada iqamah. Antaranya baina kulli adhanain raka'ah ataupun salah. Di antara dua azan adanya salat. Liman sya', untuk siapa yang nak buat.
Jadi Nabi sebut iqamat tu apa dia? Azanain, di antara dua azan. Jadi Nabi panggil juga iqamat tu dengan azan. Jadi kalau doa selepas azan kita baca, lepas qomat pun boleh, kerana iqamah dan azan perkara yang sama. So oleh kerana benda ni khilaf, siapa yang tak mau baca pun tidak ada masalah, siapa yang nak baca pun tidak ada masalah. Kerana di sana ada hujah masing-masing. Wallahu taala a'lam. Okey. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok juga di dalam hadis ini, di dalam hadis ini al-maqam al-mahmud, al-maqam al-mahmud disebut oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah berdasarkan kepada nusus, nas-nas yang ada, al-adillah, dalil-dalil yang ada. Ia merujuk kepada apa? Ia merujuk kepada syafa'atul uzma. Okay, jadi ini pandangan yang pertama. Dia ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata yang dimaksudkan dengan al-maqam al-mahmud itu apa dia? Syafa'atul uzma. Itu pendapat yang pertama. Jadi tuan-tuan kena ingat nah, bila sebut perkataan al-maqam al-mahmud selepas ini, terutama bila tuan-tuan baca doa selepas azan, maksud al-maqam al-mahmud itu Nabi diberikan hak memberikan syafa'ah. Syafaat Nabi. Maqam mahmud tu maksudnya syafaat Nabi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Nabi al-maqam al-mahmud tu, tempat yang terpuji itu maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diletakkan di atas kerusi, didudukkan di atas kerusi, di atas arash Allah pada hari akhirat. Itu pandangan yang kedua. Allah akan meletakkan Nabi, mendudukkan Nabi di makam yang terpuji. Makam yang terpuji itu duduk di atas arash Allah subhanahu wa ta'ala. Bilakah perkara ini akan berlaku? Di hari akhirat. So dia ada dua pandangan ataupun dua pendapat. Wallahu a'lam. Kita tak bincang pendapat yang kedua kerana dia tak berhubung dengan tajuk kita. Kita hanya akan melalui nas-nas yang bincang tentang pendapat yang pertama. Maqam mahmud itu dengan makna syafaat. Jadi bila kita kata wab'athu maqaman mahmud, bangkitkanlah, berikanlah, kurniakanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makam yang terpuji, berikanlah syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud yang pertama. Okey. Kita tengok juga apa yang disebut oleh para ulama tentang dalil-dalil yang ada. Okey. Antaranya daripada Huzaifah ibnul Yaman, beliau berkata, manusia dihimpunkan di dalam satu kawasan pada hari akhirat. Mereka akan mendengar seruan daripada penyeru. Mereka akan dilihat. Maksudnya siapa mereka tu? Kita lah. Kita akan dihimpunkan di suatu kawasan, kemudian kita akan mendengar suatu nida, seruan yang akan menyeru kita pada hari akhirat esok. Di dalam keadaan berkaki ayam dan berbogel. Masa tu kita tak pakai kasut dan kita semua bertelanjang. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Semua esok ni bogel. Apapun kedudukan latar belakang dia di dalam kehidupan dunia dahulu, apabila dia dibangkitkan esok, sama. Tidak berkasut, tidak berbaju, tidak berpakaian, tidak berkhatan. Semua dalam keadaan itu. Seperti mana kita lahir juga berbogel. Allah bangkitkan kita macam keadaan masa kita lahir di dunia dahulu. Quran kata seperti mana kami keluarkan, kami bangkitkan, kami hidupkan kamu, demikianlah kami lahirkan semula, bangkitkan, kumpulkan semula.
Mereka diam berdiri, tidak bercakap kecuali dengan izin Allah. Semua diam, semua senyap, tidak ada siapa yang dibenarkan bercakap. Kemudian Allah menyeru, wahai Muhammad. Allah panggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hey Muhammad, wahai Muhammad, ya Muhammad. Kemudian baginda Nabi menyahut seruan itu, labbaik wa sa'daik. Apa maksudnya? Labbaik, aku menyahut panggilanmu. Yang kita duk sebut talbiyah tu. Pasal tu Arab ni, bila dia, kalau kita panggil nama ataupun kita panggil dia, dia boleh jawab labbaik. Kan? Contoh orang panggil kita nak tengok kehadiran ke apa ke? Daramli, labbaik. Ya saya. Kan? Segala kebaikan di tanganmu, kejahatan tidak disandarkan kepadamu. Yang mendapat hidayah itu orang yang engkau pilih untuk menerimanya. Hambamu berada di hadapanmu, denganmu serta untukmu. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan sembunyi melainkan kepadamu. Maha berkat dan maha tinggi engkau, maha suci engkau, Tuhan rumah ini. Inilah dia al-maqam al-mahmud yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Perkataan Huzaifah ini disebut di dalam tafsir At-Tabari. Jadi Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan hak. Sekejap lagi kita akan tengok apa yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian sabit juga hadis yang kedua yang menunjukkan maqam mahmud itu syafaat. Syafaat Nabi. Apa dia? Hadis riwayat Al-Imam Ahmad yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah makna perkataan al-maqam al-mahmud? Sahabat tanya dekat Nabi, apa maksud al-maqam al-mahmud? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia adalah syafaat. Yang ni jelas. Sahabat tanya apa dia tu makna al-maqam al-mahmud yang Allah sebut dalam Quran tadi, dalam surah Al-Isra tadi. Nabi kata itu adalah syafaat untuk aku. Jadi jelas kepada kita. Okey? Maka hadirin mukminin, kita bila dah jelas tentang Nabi ni akan mendapat al-maqam al-mahmud, Nabi akan menjadi manusia yang diberikan hak untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Maka kita nak kena faham apakah itu syafaat Nabi. Kita nak tengok syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, ini semua tuan-tuan dah maklum dah ni. Nombor satu, yang paling besar, the biggest. Apa dia syafaat Nabi ni? Maqam mahmud yang paling besar sekali itu apa dia? Dia yang dikatakan syafaatul uzma tu apa dia? Syafaat yang paling agung, maha agung, yang paling besar, the greatest tu apa dia? Apa dia tuan-tuan? Ini kita kena faham. Ini kita kena tahu. Syafaat ni Nabi banyak lah. Kita lalu satu-satu. Syafaat Nabi ni banyak. Memasukkan orang ke dalam syurga. Nabi pi depan pintu syurga. Ni saya nak cerita hak yang kecil-kecil ni. Nabi pi kat pintu syurga. Yang jaga atas siapa? Muhammad. Kami tak boleh buka pintu ni dan tak dibenarkan siapa-siapa masuk melainkan kena Nabi Muhammad mari buka baru boleh masuk. Pasal itu kita jadi umat yang pertama masuk. Kalau nak ikut turn, kita yang paling akhir, tapi kita adalah umat yang pertama masuk. Kerana pintu syurga tidak akan dibuka dan tidak ada siapa pun yang dibenarkan masuk melainkan setelah Nabi kita masuk. Itu keutamaan umat Muhammad. Itu yang pertama. Lepas tu apa dia lagi? Nabi juga boleh mengangkat kedudukan sebahagian manusia yang berada pada makam yang rendah, syurga yang rendah, dinaikkan kepada syurga yang lebih tinggi. Itu juga power Nabi, kuasa Nabi, hak Nabi.
Dia tengok orang yang duduk pada kedudukan yang rendah, syurga yang bawah, dia angkat, naikkan status taraf mereka ke syurga yang lebih tinggi. Siapa yang boleh buat benda tu? Nabi. Nabi juga boleh menyelamatkan mereka yang duk tunggu nak masuk ke dalam neraka, duk tunggu depan pintu, nak kena tauk dalam neraka. Nabi boleh cancel, Nabi boleh tukar, pergi bercakap dengan Allah Ta'ala, ubah keputusan, tak jadi mereka masuk. Tu pun Nabi boleh buat. Duk tunggu ni, getang habis kaki-kaki ni, duk pecah peluh, duk takut tak tahu, tiba-tiba Nabi cancelkan syafaat lah. Kemudian Nabi juga boleh keluarkan, macam kita baca dalam kuliah yang lepas, Nabi juga bukan setakat dia cancel, batalkan apa dia ni, orang yang nak masuk tu tak jadi masuk, dia juga boleh ambil orang yang dah masuk, boleh pilih orang yang dah masuk untuk keluar. Dan dia juga boleh meringankan azab. Dia tak boleh bawa keluar, tapi dia boleh ringankan azab. Siapa dia? Pak menakan dia. Yang tu dia tak boleh ambil bawa keluar. Pak menakan Nabi yang kata nama Abu Talib tu, dia tak boleh nak ambil bawa keluar lah, pasal mati di atas agama kafir. Tapi dia boleh tolong setakat mana? Ringankan azab pak menakan dia tu. Ringankan azab pak menakan dia tu. Baru ni mereka duk cerita ada apa kes pak menakan Nabi yang juga diringankan azab kerana dia sambut maulid. Siapa dia? Abu Lahab. Tuan-tuan dengar tak? Kalau tuan-tuan tak dengar, saya tak payah cerita. Dia berkata Abu Lahab ni diringankan azab kerana dia sambut maulid. Jadi yang menyambut maulid ni Abu Lahab. Menurut cerita tu. Cerita tu, riwayat tu, tak payah cerita lah, kan? Okey, tak dia jadi panjang. Okey, so Nabi boleh keluarkan, dan Abu Talib tadi Nabi boleh ringankan azab. Tak apa, kita sambung. Tapi di dalam banyak-banyak syafaat tu, yang paling besar sekali apa dia? Yang dikatakan Al-Uzma, yang agung itu, Nabilah manusia, Rasul, the only one yang boleh minta kepada Tuhan. Tuan-tuan kena ingat sampai bila-bila, inilah syafaat yang kalau tak ada ini, satu benda yang sangat membinasakan. Nabilah satu-satunya makhluk, manusia, Rasul, Nabi yang diberikan hak dan izin untuk bercakap kepada Allah, minta kepada Allah supaya dimulakan proses hisab di hari akhirat. Ini maksud syafaatul uzma. Tuan-tuan baca kan dalam hadis yang panjang tu, bila manusia dibangkitkan, berhimpun di padang mahsyar yang tidak ada tepian ni, puluhan bilion, trilion manusia daripada zaman Nabi Adam tu, semua bangkit berhimpun di situ. Yang kita duk sebut perhimpunan di padang Arafah, beratus kali ganda lebih pada padang Arafah. Dan tuan-tuan, sebelum dimulakan hisab, masa duk tunggu tu pun sudah dikira sebahagian azab. Sebab itu orang Melayu kata penantian satu penyiksaan tu, betul lah perkataan tu, penantian satu penyiksaan. Kadang-kadang kita lah ni boleh tunggu, tak apalah, dunia lah ni tunggu orang bukanlah azab sangat pun. Tambah kalau kita tunggu di kedai kopi, kita boleh order kopi, tengok Facebook kan, relax apa semua kan, aircon. Di padang mahsyar bukan ada semua tu. Matahari sejengkal di atas kepala orang ramai, dengan hangat, dengan panas, dengan kelang kabut, dengan hiruk pikuk, suasana yang begitu dahsyat. Carilah siapa yang boleh pergi menghadap Allah Ta'ala suruh mula. Tak ada siapa. Bukan kata di kalangan manusia biasa ni, di kalangan para anbiya, para rasul, di kalangan para nabi, para rasul ni tak ada siapa yang berani, tak ada siapa yang punya hak untuk bercakap dengan Tuhan. Tak ada.
Baik Nabi Ibrahim, baik Nabi Nuh, baik Nabi Isa, baik Nabi Musa, baik Nabi-Nabi di kalangan yang ulul azmi, semua tak boleh. Nampak tuan? Ha? Kemudian hadirin mukminin, Nabi SAW bertemu dengan Allah dan minta supaya dimulakan proses hisab, dan itulah syafaat yang paling agung. Nampak? Seperti mana yang kita semua baca di dalam hadis Nabi SAW. Nabi berjumpa dengan Allah dan meminta, memohon, merayu kepada Allah agar dimulakan hisab. Kemudian dimulakanlah. Siapa dahulu yang dipanggil? Setelah Allah Ta'ala memperkenankan untuk memulakan proses hisab, siapakah dulu yang dipanggil? Tentulah kita yang menjadi umat dia. Dapat fast lane pula, green lane, laluan hijau, laluan VIP. Tunggu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil Nabi dan umat dia. Mari mula dengan kita. So bila kita mula, number 1 kita dah mula, pergi kepada stesen-stesen yang berikutnya, kita lah juga. Sebab itu kita lah juga ditimbang, kita jugalah menerima kitab, kita jugalah yang akan lintas titian sirat, kita jugalah yang pertama masuk ke dalam syurga. Apa perasaan kita? Tuan-tuan, di dunia pun kita memang mengharapkan potong queue ni. Potong queue ni kadang-kadang ada baik dia, kadang-kadang tak baik lah. Tapi berat. Tuan-tuan ada perasaan tak? Tuan-tuan pernah potong queue? Tama ada potong queue dengan cara yang betul atau potong queue dengan cara yang tak betul? Tuan-tuan pernah rasa tak perasaan potong queue? Perasaan dialu-alukan. Tuan-tuan sampai-sampai orang duk beratuk. Dia punya perasaan tu tak tahu nak habaq. Apatah lagi kalau jenis tunggu ramai orang beratuk ni, tiba-tiba mai kita orang bagi kita dulu. Oh, Allahu Akbar. Itu dunia. Belum kita cerita di akhirat. Hadirin mukminin, itu apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So sekarang ni kita nak tengok satu lagi perbincangan juga dibawa. So al-maqam al-mahmud clear, syafaat Nabi. Dalam banyak-banyak syafaat Nabi ni, satu topik yang sangat menarik yang dibincangkan oleh penulis kitab kita dan juga di kalangan ulama, syafaat Nabi untuk umat dia yang melakukan dosa besar. Ini topik kecil di bawah tajuk topik syafaat tu. Orang-orang yang buat dosa besar ni siapa dia? Tuan-tuan tolong imagine. Yang berzina, yang melacur, yang minum arak, yang berjudi. Apa dia lagi dosa besar? 70 dosa besar tu tuan-tuan semua lah boleh senaraikan. Yang semua tu, geng-geng tu yang nak dapat syafaat Nabi ni. Tuan-tuan boleh bayang tak betapa rahmat, betapa kasih, betapa hebatnya syafaat ini. Nabi SAW akan gunakan kuasa dan kedudukan maqam mahmud itu untuk membela dan menyelamatkan mereka yang melakukan dosa besar. Mereka yang berzina, mencuri, melacur, minum arak, berjudi, liwat, apa semua ni yang dosa-dosa besar tu, Nabi akan tolong mereka dengan syafaat dia. Mereka ni memang confirm sangkut, memang tak lepas, memang akan masuk neraka, tapi Nabi akan tolong. Sebab itu syafaat Nabi ni sangat diharapkan. Dan kita jangan tuan-tuan duk berasa kata kita tak perlu pula. Tak apa, hampa doa banyak-banyak, aku boleh lepas. Yang ni cukup bahaya. Tuan-tuan, sedikit nasihat kepada kita yang buat amalan ni. Tadi masa saya duk belek, duk study sikit, saya terjumpa perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, melakukan satu dosa adalah juga cara untuk Tuhan memberikan peluang untuk kita masuk syurga. Sebab bila manusia itu kadang-kadang dia tak merasakan dia buat dosa,
dia akan merasakan dia suci. Yang ni bahaya. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim, dia ada sebut satu perkataan, dia kata, berapa ramai orang yang buat baik, kebaikan itu menjadi sebab dia masuk neraka. Bukan jahat, tapi buat baik. Sebab itu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala buka satu pintu untuk kita buat baik. Dia buka pintu kita buat baik, tapi dia tak buka pintu nombor 2, pintu untuk diterima kebaikan itu. Ini beza tau. Satu, peluang untuk kita buat baik, tapi Tuhan tutup pintu yang kedua, pintu untuk amalan diterima. Jadi kita mungkin buat baik, tapi kita tak masuk pintu yang kedua, amalan tadi sia-sia. Itu jangan tertipu dan yakin dengan amalan kita. Kita senantiasa kena tawadhu. Itu penting. Jadi kita jangan pandang manusia yang buat dosa besar ni dengan pandangan yang buruk. Kerana Nabi menyatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku menyimpan syafaatku untuk orang yang melakukan dosa daripada umat aku, dosa besar. Ini Nabi simpan syafaat dia ni nak bagi kat siapa? Al-kabair min ummati, orang yang buat dosa besar daripada umat dia. Hadis Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Okey, tuan-tuan. Dalam hadis Bukhari, Nabi tolong orang yang buat dosa besar ni dengan cara apa? Yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyyin. Apa dia? Akan keluar daripada neraka dengan syafaat Nabi. Akan keluar daripada neraka ini dengan pertolongan Nabi satu kelompok yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Hadis Bukhari. Jadi mereka ni duduk dalam neraka Jahannam, buat dosa besar, memang tak layak masuk syurga, memang tak dapat peluang nak masuk syurga. Nabi ambil syafaat dia, gunakan untuk pok ini. Mereka keluar, mereka tak duduk dalam neraka. Mereka dikenali dengan nama Jahannam. Jahannam, pok Jahannam, yang dah masuk tapi keluar. Keluar kerana apa? Kerana syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, kalau kita tengok, ada hadis yang panjang yang kita pernah baca di sini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengetahui orang yang terakhir keluar daripada neraka, dan dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Dia keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak. Jadi orang yang terakhir keluar daripada neraka tu dalam keadaan terakhir dalam keadaan merangkak. Dia keluar di dalam keadaan merangkak ni, dan neraka untuk ahli muslimin ni, ahlul qiblah ni, ditutup. Cuma tuan-tuan, Nabi tak boleh tolong satu pok ya. Pok yang disebut sebagai ahlu syirk, yang terlibat dengan syirik. Tapi selagi mana dia termasuk daripada kalangan umat Muhammad yang ada iman, yang ada tauhid, walaupun kecil, walaupun dosa dia besar, syafaat Nabi berhak ke atas dia. So hadirin mukminin, itu apa yang boleh kita faham berkaitan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, penutup, ini berkaitan dengan syafaat Nabi juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Muslim, likullin nabiyyin da'wah yad'uha fa aridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Allahu akbar. Semua para nabi diberikan doa yang mustajab. Aku juga mendapat doa tersebut. Namun aku tidak menggunakannya di dunia. Akhtabi da'wati
aku menyimpan doa tersebut. Nabi kata semua Nabi ada peluang untuk doa mustajab, mereka dah guna, tapi aku tak guna. Aku simpan doa tersebut sebagai syafaatan, untuk aku gunakan sebagai pertolongan li ummati, pada umat aku di hari kiamat. Inilah kasih dan cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia guna untuk diri dia, menyelamatkan diri dia, tetapi dia memikirkan untuk menyelamatkan umat dia, yang mana umat itu menderhakai Allah dan Rasul. Tetap di dalam kasih dan sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, perbincangan kita berkaitan dengan al-maqam al-mahmud dan syafaat Nabi kepada umat bagi mereka yang termasuk daripada kalangan orang yang melakukan dosa besar ini, menimbulkan harapan kepada kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Tuhan. Peluang senantiasa ada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.